Okey. Uh, untuk bab ini adalah membincangkan tentang fiqh al-awlawiyat. Kita tengok dulu konsep fiqh al-awlawiyat dari segi maksudnya. Ia adalah merupakan kombinasi dua perkataan, iaitu perkataan fiqh dan juga al-awlawiyat. Fiqh maksudnya adalah faham, ataupun kefahaman, ataupun dari segi istilahnya adalah mengetahui hukum hakam syarak melalui dalil-dalil secara terperinci. Okey, manakala perkataan al-aulawiyat merupakan, kita kata, jamak lah daripada perkataan aulawiyat, aulawiyah, aulawiyat, aulawiyah. Jamak dia aulawiyat, memberi keutamaan, maksudnya adalah keutamaan. Dan kemudian fiqh al-aulawiyat maksudnya adalah menjaga susunan amalan syariat dengan mendahulukan yang paling penting daripada perkara penting. Nampak di situ penggunaan perkataan paling dan juga yang kurang penting. Okey, jadinya okey, di sini dapatlah kita suatu hukum atas hukum yang dikehendaki, iaitu yang pertama yang berkaitan dengan konsep fiqh aulawiyat ni, kita hendaklah faham hukum hakam syarak dan martabat kedudukan amalan ini. Faham perbezaan antara qat'i dan juga zanni, dan dengan ungkapan yang ringkas berpengetahuan tentang plan hukum-hukum syariat. Okey. Dan kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui ciri-ciri digunakan untuk mentarjihkan hukum ketika situasi bertembung ataupun tidak. Dan kemudian yang ketiga adalah mengetahui situasi dan keduduk dan keadaan yang ditumpuhi oleh seseorang Muslim. Jadi kalau kita nak mudah fahamnya adalah kita kata fi'al al-awlawiyat ini adalah mendahulukan, kena dahulukan perkara yang paling penting daripada perkara yang penting dan perkara yang kurang penting. Dan kalau tengok untuk fiqh al-awlawiyat ni, dua istilah yang kita akan selami, iaitu adalah berkaitan dengan maslahah, dan kemudian satu lagi adalah berkaitan dengan mafsadah. Maslahah adalah maslahah ataupun manfaat, ataupun dan kemudian untuk mafsadah adalah keburukan ataupun kerosakan, kebinasaan. Okey, dan kemudian prinsip fiqh al-awlawiyat, iaitu yang pertamanya adalah wujudnya perbezaan keutamaan di antara satu kebaikan dan satu kebaikan yang lain di dalamnya, di dalam melakukannya. Maksudnya dalam satu perkara itu terdapat dua kebaikan, tapi kita perlu dahulukan kebaikan yang mana satu, kan? Okey, cuba tengok yang kedua pula, ialah wujudnya perbezaan keutamaan di antara satu keburukan dan satu keburukan yang lain di dalam menjauhinya, dalam menjauhkannya. Okey, untuk ni saya bagi contoh, katakan kita dalam memelihara jiwa kita, memelihara nyawa kita. Okey, katakan dalam bab memelihara nyawa, contohnya kita diseru untuk makan apa kita kata, makanan yang berkhasiat, sebagai contohnya. Okey, jadi kalau kita tengok zaman sekarang ni, ramai yang suka western, ramai yang suka instant food, kan? Okey, jadi ada kalau kita tengok ada, ialah maksudnya sebagai replace untuk western, untuk western instant, kita ada create bayam, kita create alternative lain. Sebagai contohnya adalah krepek, contohnya krepek bayam, krepek bayam yang tengah famous sekarang ni, contohnya adalah krepek bayam Brazil, kan? Okey, jadinya di situ kita lihat pada bayam Brazil itu terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat perlu, yang sangat perlulah untuk tubuh badan kita, iaitu antara kebaikannya adalah, sebagai contohnya adalah untuk mengekalkan kesihatan kita, kan? Mengekalkan kesihatan wanita yang hamil, mencegah penuaan pramatang, untuk menguatkan tulang, kan?
dan kemudian untuk membantu sistem pencernaan, membaiki sistem immunity. Dan kalau tengok pada bayang Brazil itu juga sebenarnya dia ada mempunyai satu, kita kata, apa ni, uh, kandungan kan, ada satu kandungan yang bernama oksalat, oksalat yang tinggi, di mana oksalat ini sangat bahaya bila mana kita mengambil secara berlebihan. Okey, kenapa dia berbahaya? Sebabnya oksalat ini cenderung untuk mengikat zat seperti besi dan juga kalsium. Jadi ini akan menyebabkan tubuh kita tidak menyerap zat-zat tersebut. Okey, dan kemudian pengambilan kalsium jika berlebihan dikatakan mampu menyebabkan berlakunya masalah pada masalah batu dalam buah pinggang. Okey, jadi kalau di sini kita nampak maksudnya dalam satu perkara ada kebaikan, ada kita kata kekurangan kan. Jadi dalam fiqh aulawiyat macam mana yang berkaitan dengan pemakanan tadi, pemakanan gaya sihat tadi, makanan Brazil, maksudnya boleh makan tapi pada masa yang sama kita perlu mengehatkan. Okey. Untuk yang seterusnya, okey, perlu untuk kita tahu apa yang telah ditetapkan oleh syarak berkaitan dengan fiqh aulawiyat. Macam mana kita nak dahulukan sesuatu perkara dengan menangguhkan perkara yang lain. Okey. Dan terdapat tiga garis panduan, iaitu yang ni kena ambil berat, iaitu yang pertama berkaitan dengan hubungan fiqh aulawiyat dengan fiqh al-muwazanat. Fiqh al-muwazanat ni maksudnya adalah fiqh pertimbangan. Okey, dan kemudian yang kedua kena ambil kira hubungan fiqh al-awlawiyat dengan fiqh al-maqasid. Okey. Dan kemudian yang ketiga adalah hubungan fiqh aulawiyat dengan fiqh an-nusus. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, untuk yang pertama ni adalah berkaitan dengan fiqh al-aulawiyat dengan fiqh al-muwazanat, iaitu fiqh pertimbangan. Okey. Mengikut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, terdapat tiga masalah pokok, ataupun kita kata terdapat tiga asas, yang adalah kita kata dalam di bawah fiqh al-muwazanat, iaitu yang pertamanya adalah melakukan perbandingan antara pelbagai masalih, kemaslahatan atau al-manafi' ataupun manfaat, ataupun perbandingan semua kebaikan yang diperintahkan antara satu dengan yang lain. Okey, dan bila mana kita buat perbandingan ini penting untuk menentukan mana yang terbaik antara yang baik, dan perlu diutamakan dalam melaksanakan dan melakukannya. Okey, kalau kita tengok yang pertama ni adalah kita banding di antara benda yang ada maslahah dengan yang ada manfaat. Maksudnya dua-dua perkara tu ada manfaat, dua-dua perkara tu ada manfaat, ada maslahah. Okey, yang pertama tu. Jadi dia tak ada mudarat. Yang pertama tu dia tidak ada mudarat. Dia dua-dua ada manfaat, ada benefit. Dan kemudian kita akan pilih mana satu lebih utama. Okey, dan kemudian yang kedua ni adalah melakukan perbandingan antara pelbagai al-mafasid, iaitu mafsadat, ataupun kerosakan, ataupun kebinasaan, ataupun kemudaratan, ataupun perbandingan semua kemudaratan yang dilarang antara satu dengan
lain. Tujuannya ialah untuk menentukan mana yang terburuk di antara yang buruk. Semuanya adalah bagi tujuan dalam mencegah ataupun menjauhinya. Yang kedua ni adalah dua-dua memang jelas ada kemudaratan, ada mudarat. Tapi kita nak cari mana satu yang paling memberi efek, mana yang satu yang paling memberi kesan yang besar kepada mudarat ataupun kerosakan ataupun kebinasaan. Okey, dan kemudian yang ketiganya adalah melakukan perbandingan antara pelbagai al-masalih dan juga mafasid, iaitu kemafsadatan ataupun kerosakan, ataupun perbandingan antara semua kebaikan dan kemudaratan yang dilarang apabila terjadi pertembungan di antara kedua-duanya. Ini adalah bertujuan untuk menentukan keutamaan, menentukan keutamaan atau menjauhkan yang buruk. Yang buruk lah. Apabila kedua-dua nilai tersebut ada dalam satu perkara. Okey, kita tengok yang pertama ni, melakukan pertimbangan di antara pelbagai masalah. Di antara pelbagai kemaslahatan. Dalam satu perkara dia mengandungi pelbagai maslahah. Okey. Dan kalau kita tengok untuk yang bahagian ni, kita kena utamakan dia punya tingkatan dia, iaitu yang pertama dari segi daruriyat. Okey, dan kemudian perkara yang kedua kita ada dia punya yang dipanggil sebagai hajiyat, dan kemudian yang ketiga adalah tahsiniyat. Okey, untuk yang pertama ni kita tengok dulu yang berkaitan dengan daruriyat, perkara yang darurat, yang mana tidak mesti kita jaga, mesti kita pelihara, mesti kita utamakan berbanding dengan yang seterusnya, iaitu hajiyat dan kemudian tahsiniyat. Okey, untuk daruriyat ni dia kata perkara yang mutlak dan diperlukan dalam kehidupan manusia, dan ia terbahagi kepada 5 bahagian. Ni kalau mengikut Imam Syatibi, untuk daruriyat ni ada 5, iaitu yang pertamanya memelihara agama, kemudian yang kedua memelihara jiwa, kemudian yang ketiganya adalah memelihara akal, kemudian yang keempat adalah memelihara keturunan, dan kemudian yang kelima adalah memelihara harta benda. Dan kalau kita tengok ada sebahagian ulama menambah peringkat yang ke-6, iaitu memelihara nama baik. Okey, untuk yang pertama, yang kalau tengok ni memang dah disusun mengikut keutamaan. Jadi tidak kita mesti mengikut dia punya keutamaan lah. Kalau tengok dalam daruriyat ini sekalipun, tidak perlu kita utamakan dia punya mana satu yang lebih utama berbanding yang kurang utama. Jadi dalam ni memang jelas kita nampak memelihara agama adalah sangat penting daripada memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dan kedudukan harta benda itu adalah paling bawah sekali. Okey, contoh katakan kita dalam bab memelihara agama, macam mana kita nak memelihara agama? Okey, contohnya adalah memelihara diri kita daripada percaya kepada perkara yang khurafat, tahyul, dan juga bid'ah, dhalalah. Dan kemudian contohnya memelihara jiwa, contohnya adalah dengan menjaga kesihatan diri, menjaga memelihara kesihatan, kemudian mengamalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang sihat, pemakanan yang seimbang, kemudian tidak membunuh nyawa dan jiwa. Dan kemudian yang ketiga, memelihara akal, kena jaga akal kita dengan cara belajar, kemudian dengan cara memerhati kejadian alam, memerhati kejadian ataupun kita kata memerhati kebesaran dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian perlu kita jauhi akal kita ni daripada benda-benda yang tidak sepatutnya, tidak
tidak sepatutnya kita lihat, contohnya menjauhi diri kita daripada meminum perkara yang memabukkan, memelihara diri kita daripada melihat perkara-perkara yang maksiat, yang ada unsur-unsur lucah negatif dan sebagainya. Kemudian memelihara keturunan sebagai contohnya adalah dengan menyahut seruan untuk nikah, kemudian menjauhi zina dan perbuatan yang mendekati zina, kemudian memelihara harta. Caranya memelihara harta adalah dengan memperbanyakkan sedekah, kemudian mengeluarkan zakat bila cukup haul dan juga nisab, kemudian dengan tidak mencuri, tidak merompak dan sebagainya, dan kemudian tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang salah. Itu cara untuk kita memeliharanya lah. Dan kemudian untuk yang kedua adalah al-hajiyat, perkara yang diperlukan. Kalau tadi adalah kita kata darurat, ini perkara yang kita perlukan, keperluan kita. Apabila perkara ini ialah apabila ianya tiada, maka kehidupan kita akan menjadi susah. Dan kemudian yang ketiga tahsiniyat, perkara yang menjadi pelengkap, perkara pelengkap yang menjadi hiasan tambahan di dalam kehidupan, maka kehidupan manusia akan menjadi lebih sempurna. Okey, perumpamaan kita untuk al-hajiyat, keperluan, contohnya kita dah ada sebiji motor kan, dan kemudian kita nak lagi kenderaan lain, nak memiliki kenderaan lain, contohnya nak ada kereta. Jadi kereta dalam kes itu hanya sebagai keperluan, sedangkan kita mampu untuk bergerak dengan motor. Cuma bila kereta tu tidak ada, dia akan jadi susahlah untuk kita bila mana perlu kita kata memandu, dan kemudian dalam keadaan cuaca tidak menentu, yang panas terik, sekejap panas terik, sekejap hujan renyah-renyah, hujan lebat dan sebagainya. Okey, kemudian untuk tahsiniyat, dia hanya melengkapkan diri kita, menjadikan kehidupan kita lebih lengkap. Contohnya dah ada sebiji rumah dah, rumah itu keperluan kita, kemudian nak beli lagi sebiji rumah, itu hanya sebagai pelengkap. Ataupun contohnya yang lelaki dah ada seorang isteri, kemudian nak ada lagi seorang isteri, hanya sebagai pelengkap. Tapi untuk bab poligami ni dia bukan untuk kita kata semua orang berkemampuan, sebab dia ada syarat yang perlu dipenuhi, iaitu mesti mampu untuk berlaku adil, kemudian yang kedua mesti berkemampuan, dalam erti kata yang sebenar. Okey, untuk yang kedua adalah pertimbangan al-mafasid, kemafsadatan atau al-madar, antara satu sama yang lain, iaitu dalam satu perkara dia ada dua kemudaratan, ataupun mafsadah lah. Okey, jadi dalam kes ni kita perlu melihat mafsadah ataupun kerosakan mana yang lebih berat, ataupun dan tengok mana yang lebih ringan. Okey, kemafsadatan atau kerosakan atau kemudaratan tidak semuanya berada dalam peringkat dan juga darjah yang sama, dan tetapi ianya berbeza dan juga berperingkat-peringkat lah. Okey, kemafsadatan yang menghalang kepada daruriyat tidak sedarjat dengan yang menghalang perkara al-hajiyat, dan juga tidak sedarjat dengan yang menghalang perkara tahsiniyat, iaitu pelengkap dan juga penyempurna. Dan kemudian kerosakan yang menimpa harta benda lebih rendah darjatnya daripada yang menimpa jiwa, dan kerosakan yang menimpa jiwa itu lebih rendah daripada yang menimpa agama dan juga menimpa akidah kita. Ini sebagaimana yang tadi yang dah Ustazah sebutkan, dia punya tingkatan itu, dia yang pertama melihara nyawa, yang pertama melihara agama kan, kemudian kedua baru jiwa. Jadi kat sini kerosakan yang menimpa jiwa itu lebih rendah
darjatnya daripada yang menimpa agama dan juga akidah. Jadi maksudnya kita kena ambil berat lah, kena ambil kira. Jadi maksudnya dalam satu keadaan tu ada tak dia memberi efek kepada agama, dan pada masa yang sama dia memberi efek tak kepada uh, jiwa tadi. Jadi kalau kita tengok di situ, dia hanya memberi efek kepada jiwa, dia tidak memberi efek kepada agama. Jadi jadi kita boleh pilih yang memberi efek kepada yang jiwa tu lah, sebab dia kita kata dia punya ni adalah di bawah minimum kan. Kalau memang memberi mudarat, memberi mafsadah kepada agama, dia tak boleh lah memberi, kita kata memberi mudarat. Apa contoh untuk yang memberi mudarat kepada agama kita ni? Okey, contohnya apa ya, dalam bab dalam bab mandi bunga contohnya, di situ ada dia punya, kita kata ada dia punya kesan untuk kesihatan kita, dan pada masa yang sama dia juga boleh mempengaruhi agama. Kenapa Ustazah kata demikian? Sebab kalau kita tengok, ada setengah daripada masyarakat dia percaya mandi bunga itu mampu untuk mampu untuk membuang sial. Ada setengah individu dia percaya mandi itu hanya memberi efek kepada kesihatan diri dia saja kan. Jadi berbalik pada ni, sebenarnya jadi kalau yang ada masalah yang berkaitan, dia kata memang ada kaitan, ni boleh mandi bunga ni boleh buang sial, buang kita kata buang bala bencana malapetaka, itu tak boleh lah untuk dia, sebab itu dah dikira boleh merosakkan akidah dia, dan kes tu tak boleh, memang tak boleh lah untuk dia. Jadi memang kena halang lah, sebab ada mafsadah. Jadi mandi bunga untuk dia tu memang tak boleh, walaupun tak boleh, sebab dia ada sebab dia dah efek, memberi efek kepada akidah, iaitu dia percaya pada benda yang khurafat, iaitu membuang sial. Mandi bunga boleh membuang sial. Okey, kesimpulannya al-mafasid atau kerosakan atau al-madar berbeza dan juga berperingkat, dan kemudian tidak berada pada darjah yang sama. Oleh kerana itu, para ulama usul telah mengambil beberapa kaedah umum, antaranya ialah la darar wa la dirar, dilarang menyebabkan timbulnya kemudaratan, dan dilarang untuk membalas balik kemudaratan ataupun kerugian kepada orang lain. Okey, untuk yang ketiga adalah pertimbangan di antara al-masalih dan juga al-mafasid. Okey, tujuan untuk menentukan keutamaan melakukan yang baik dan menjauhkan yang buruk apabila kedua-dua nilai baik dan buruk itu ada dalam satu keadaan yang sama. Okey, apabila kadar kerosakan lebih tinggi dan lebih banyak daripada kadar manfaat dan kebaikan dalam satu perkara, maka perkara tersebut dilarang dan ditegah untuk kita melakukannya. Bila mana kerosakan tu lebih tinggi, kita perlu menjauhinya. Okey, begitu juga lah sebaliknya, apabila kadar manfaat dan kebaikan lebih besar dan lebih banyak daripada kadar kerosakan dan kemudaratan di dalam sesuatu masalah, maka masalah tersebut diharuskan dan dibolehkan mengikut
pandangan syariat Islam. Jadi kalau tengok dalam satu perkara, tapi manfaatnya lagi besar berbanding mafsadah, berbanding kerosakan, maka itu adalah dibenarkan. Okey. Okey, untuk yang seterusnya adalah kita juga perlu mengambil berat tentang hubungan fiqh al-awlawiyat dengan fiqh al-maqasid. Okey, para jumhur ulama telah bersepakat menyatakan bahawa hukum hakam syarak itu mempunyai illah, mempunyai sebab dan alasan, dan di sebalik semua illah tersebut mengandungi maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Kefahaman yang baik mengenai ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ialah apabila kita dapat mengenali dan memahami maksud dan juga tujuan ilahi dalam menentukan perintah-perintahnya. Okey, perkara yang sangat penting dalam masalah ini ialah bagaimana kita membezakan antara tujuan yang tetap dan wasilah yang berubah-ubah. Okey, kalau yang ni kita tengok fit al-awlawiyah, dia berkaitan dengan maqasid, sebab kita kena ingat apa-apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan untuk kita mesti akan ada hikmah, mesti akan ada, kita kata, kebaikan yang di sebalik sesuatu perkara tersebut. Kenapa kita perlu tinggalkan, kenapa kita tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, mesti akan ada dia punya hikmahnya. Okey, kemudian untuk yang ketiga adalah hubungan fiqh al-awlawiyat dengan fiqh an-nusus. An-nusus ni adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nas, bahasa nas lah, kita nas satu kan. Kalau jamak dia adalah nusus, pluralnya. Jadi fiqh al-awlawiyat ini mempunyai hubungan yang erat dengan fiqh an-nusus, iaitu nas-nas Al-Quran dan juga As-Sunnah yang menjelaskan mengenai hukum hakam yang juz'i, yang cabang. Okey, dan kemudian untuk membezakan antara dalil-dalil qat'i, iaitu dalil yang pasti, dan juga zanni yang belum pasti daripada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, antara al-muhkam dan al-mustasyabih, yang belum jelas petunjuknya. Dan kemudian berarti kita perlu memahami nas dan mempunyai kemahiran dalam memahami objektif syarak, iaitu fiqh al-maqasid, semata-mata belum tentu untuk menjadikan seseorang itu mampu membuat perbandingan di antara berbagai-bagai keadaan, iaitu al-muwazanat, bagi membantu usaha menentukan keutamaan al-awlawiyat. Jadi maksudnya memang tidak dapat tidak, memang kena faham tiga-tiga itu berkaitan dengan fiqh al-muwazanat, fiqh al-maqasid, kemudian berkaitan juga dengan fiqh an-nusus. Okey, ini berkaitan dengan kesan negatif jika tiada fiqh al-awlawiyat, iaitu yang pertamanya, kita akan menjadi sibuk melaksanakan perkara furu' lebih daripada perkara asal. Benda furuk tu lebih kita utamakan, benda cabang, benda yang kita kata nak tampung je, nak tampung. Contohnya kita kata dalam bab solat kan, contohnya dalam bab solat yang berkaitan dengan furuk, yang berkaitan dengan perkara sunat, contohnya kan, perkara sunat dalam bab solat, contohnya ketika ketika rukuk, contohnya membaca bacaan tasbih kan, ketika rukuk, iaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu sebanyak 3 kali, disunatkan sebanyak 3 kali. Tapi yang furuknya adalah rukuk itu sendiri, yang asalnya itu adalah rukuk, kedudukan rukuk, itu yang perlu diambil kira. Maksudnya kita perlu ambil berat tentang rukuk, tentang macam mana kita punya pergerakan rukuk tu sendiri, macam mana bengkokan tubuh kita ketika rukuk, itu yang perlu diambil kira sebelum kita mengambil kira yang berkaitan dengan furu', iaitu ketika bacaan ketika
ketika rukuk, tasbih lah, bacaan tasbih. Okey, kemudian yang kedua, seperti sibuk dengan hukum gerakan jari ketika tasyahud, membaca basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim dalam solat. Kemudian cara untuk sujud, adakah didahulukan tangan atau lutut dan seumpamanya. Jadi itu kalau tengok itu adalah perkara-perkara cabang, perkara furu'. Contohnya kalau tadi rukuk, ini untuk sujud kan, mana satu anggota yang perlu uh, didahulukan, tangan ke lutut atau seumpamanya, itu pun ada khilaf dan sebagainya. Cuma kita apa kita kata, sebaik-baiknya anggota yang kena, yang mengenai tempat sujud itu ada 7 anggota. Itu kena pastikan memang kena betul-betul, kena betul-betul di inilah, disentuh, maksudnya contohnya kedua tapak tangan kita bersentuhan lantai, kemudian dahi kita bersentuhan lantai, kemudian apa lagi, kedua lutut kita, kemudian kita punya apa ni kita kata, jari kaki lah, jari kaki perlu bersentuhan dengan lantai. Kemudian yang ketiga, mengambil berat dengan bentuk luaran yang lebih banyak dari isi kandungan. Contohnya, mementingkan pakaian lebih daripada perkara yang wajib. Kemudian mendakwa bahawa melabuhkan pakaian pada zaman sekarang adalah haram kerana dengannya untuk menyerupai orang kafir. Dan kemudian yang keempat, sibuk dengan ibadah persendirian lebih diberi perhatian dari ibadah secara berjemaah. Ni maksudnya kita banyak buat ibadah yang individu kan, berbanding dengan ibadah secara berjemaah. Tapi kalau kita tengok, kalau kita faham solat, contohnya berkaitan dengan solat jemaah, solat berjemaah sangat dituntut kan. Dia punya, kita kata, kelebihannya dah 27 kali ganda. Okey, untuk yang seterusnya, ini adalah berkaitan dengan nas-nas al-awlawi, kita kata nas-nas aula, yang dalil lah, kita kata yang perlu diutamakan, nas-nas keutamaan, yang berkaitan dengan keutamaan dalam melakukan sesuatu perbuatan. Okey, sebagai contohnya, yang pertama, menyembunyikan perkara sunat lebih utama daripada menzahirkannya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini boleh ni ayat berapa ni tak pasti. Kita boleh tengok ayat 271 ayat 271. Ni dia punya terjemahan pun tak ada ni. Tapi ini adalah berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan sedekah. Sekiranya kamu menyembunyikan sedekah, into bedus sadaqat itu adalah berkaitan, sekiranya kamu menghebahkan sedekah, into fuha itu adalah berkaitan bila kamu menyembunyikannya, itu adalah khairul lakum, itu adalah lebih baik untuk kamu. Okey, Imam Al-Qurtubi memberi tafsiran mengenai ayat ini dengan menyatakan majoriti ulama tafsir berpendapat bahawa ayat ini untuk sedekah sunat, kerana ayat ini adalah untuk sedekah sunat, sedekah sunat, kerana menyembunyikannya dalam bersedekah adalah lebih afdal daripada menzahirkannya. Begitu juga halnya pada ibadat-ibadat yang lain, kerana menafikan perasaan riak di dalamnya. Okey, jadi bila mana kita bersedekah, seboleh-bolehnya sedekah dalam keadaan kita kata bersembunyi. Maksudnya apa kata bersedekahlah seolah-olahnya tangan kanan sembunyi sedekah, tangan kiri tak tahu dia tangan kanan sedang bersedekah kan. Maksud sangat dituntut untuk kita menyembunyikannya daripada kita mewawarkan ataupun menzahirkannya. Dan kemudian ayat yang kedua itu firman Allah Subhanahu Wa Taala,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Ini juga berkaitan dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu adalah lebih baik daripada sedekah. Dan kemudian untuk yang seterusnya, melepaskan hutang adalah lebih afdal daripada memberi tangguh. Melepaskan hutang adalah lebih afdal dari memberi tangguh. Jadi maksudnya melepaskan hutang ni maksudnya kita berlapang dada berlapang dada dengan hutang. Contohnya Ahmad, hutang kita berapa? RM20 contohnya kan. Kemudian kita lepaskan, kita meredai hutang, itu sebenarnya lebih afdal daripada kita memberi tangguh. Contohnya kita bagi syarat kat dia, awak hutang RM20 ni, bayarlah kan, nanti ada duit bayarlah kan. Bayar RM25 contohnya kan, ganti apa sebagai tanda tangguh. Itu apa kita kata, melepaskan hutang itu, berlapang dada dengan hutang tu, anggap je lah RM20 itu kita kata sedekah kan. Lepaskan itu adalah lebih afdal daripada kita memberi tangguh, memberi pinjam. Kemudian yang keempat adalah sibuk dengan ilmu lebih utama daripada sibuk dengan ibadah-ibadah sunat. Hadis riwayat Abu Darda. Kalau kita tengok, ini boleh tengok sunat Abi Daud. Dia kata apa tu? Inna fadlal alim alal abid ka fadlil qamari laylatul badri ala sa'iril kawakib. Ini berkaitan dengan kelebihan orang alim ke atas, dengan kelebihan orang alim berbanding dengan orang yang beribadah. Seolah-olahnya apa? Ka fadlil qamar Laylatul Badri ala sa'iril kawakib. Nanti boleh rujuk dia punya terjemahan dia, maksudnya nak beritahu dia punya apa ni, lebih baik daripada seluruh kawakib, seluruh bintang apa dia, cakrawala. Hadis riwayat Ibnu Abbas juga, fakihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfin abid. Ini yang maksudnya adalah fakih, seorang fakih itu adalah lagi dahsyat berbanding dengan 1000 orang 1000 orang abid, 1000 orang yang beribadah. Jadi ini menunjukkan ilmu dalam Islam itu sebagai ibadah, sebabnya ia merupakan sumber kebaikan dan juga kunci kejayaan dalam semua amalan. Dan tanpa ilmu ia akan mencacatkan amalan.